Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk bab 2 biologi tingkatan 4. Hari ini kita akan melihat kepada struktur sel dan fungsinya. Okey, sedikit info ini juga boleh dijumpai dalam buku teks. Sel yang manakah yang mempunyai jangka hayat yang paling lama? Jadi dalam badan manusia bukan semua sel tempoh hayatnya yang sama. Sebagai contoh, sel neutrofil hayatnya hanya 2 hari sahaja, tapi sel kantar mata akan kekal sepanjang tempoh hayat individu itu. Jadi dalam bab ni kita akan meneroka dengan lebih detail sel-sel yang berbeza dari segi struktur dan fungsi. Okey, ini ialah struktur sel apabila dilihat di bawah mikroskop elektron. Kerana sel ini amat kecil, jadi kita tidak boleh melihat sel haiwan dan sel tumbuhan menggunakan mata kasar atau hanya menggunakan mikroskop cahaya. Jika menggunakan mikroskop cahaya seperti di makmal sekolah, hanya struktur-struktur yang tertentu sahaja yang kita boleh lihat. Tapi bila melihat menggunakan mikroskop elektron, ia lebih jelas dan nampak. Jadi kita akan melihat kepada komponen-komponen sel dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Maksud komponen-komponen sel adalah bahagian-bahagian atau struktur pada sel dan komponen sel itu adalah yang terdapat dalam sel dan bagaimana ia berfungsi kepada sel. Okey, struktur pada sel yang pertama ialah membran plasma. Okey, membran plasma merupakan membran paling luar pada sel, sama ada sel haiwan atau sel tumbuhan. Dan membran inilah yang menyelaputi keseluruhan kandungan sel ini. Dan membran plasma dibina oleh protein dan fosfolipid. Dia sangat nipis dan kenyal dan sifatnya adalah telak memilih. Apa maksud telak memilih? Maksudnya membran plasma ini hanya membenarkan sesetengah bahan sahaja yang boleh melepasi membran plasma untuk masuk atau keluar daripada sel. Dan membran plasma akan membenarkan setengah bahan masuk tapi tidak membenarkan setengah bahan lain untuk masuk. Jadi fungsinya mengasingkan kandungan dalam sel dengan persekitaran luar. Selain itu, membran plasma mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Dan membran plasma membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi dan buang-buangan antara sel dan persekitaran. Yang kedua adalah dinding sel. Okey. Dinding sel ini merupakan lapisan paling luar pada sel tumbuhan. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan tapi tiada dalam sel haiwan. Jadi kalau tengok pada gambar rajah ni, bahagian ini ialah membran plasma. So, yang hijau ni adalah dinding sel. Dia adalah kuat dan tegar. Diperbuat daripada gentian selulosa. Kalau tadi membran plasma diperbuat daripada protein dan fosfolipid. Dinding sel diperbuat daripada gentian selulosa dan dia bersifat telap sepenuhnya. Kalau membran plasma tadi bersifat separa telap. Jadi fungsinya untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan dan memberi sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Ketiga, kita ada vakuol. Okey, vakuol ini biasanya memenuhi sebahagian besar dalam sel tumbuhan. Jadi lebih jelas nampak vakuol saiznya lebih besar di dalam sel tumbuhan berbanding sel haiwan.
Ia merupakan kantung berisi cecair yang kita namakan sebagai subsel. Jadi dalam vakuum ada subsel yang dikelilingi oleh membran yang kita namakan sebagai tonoplas. Jadi vakuol membran luarnya dinamakan tonoplas dan dalam vakuol tu adanya subsel. Jadi sel tumbuhan muda biasanya dia ada banyak vakuol kecil. Tapi bila tumbuhan itu makin matang, vakuol ini akan bersaiz besar. Dan vakuol bagi sel haiwan adalah kecil dan kadang-kadang tiada lah. Jadi apa yang ada dalam subsel? Subsel adanya air, adanya asid organik, gula, asid amino, enzim dan garam mineral. Selain itu, ada juga oksigen, karbon dioksida dan hasil sampingan metabolisme. Jadi apa fungsi vakuum ni? Dia memberi sokongan kepada tumbuhan herba kerana apabila air meresap ke dalam vakuum, sel ini menjadi segah. Maksud segah tu dia tegak dan memberi sokongan kepada tumbuhan herba. Untuk haiwan unisel seperti ameba dan paramecium, adanya vakuum yang kita namakan sebagai vakuum mengecut. Vakuum mengecut terlibat dalam proses pengosmo kawal aturan, di mana mengawal kandungan air yang masuk ke dalam haiwan unisel dan terlibat dalam perkumuhan. Seterusnya kita ada sitoplasma. Sitoplasma ni adalah medium seperti jeli yang mempunyai komponen sel terampai. Maksudnya dia mengandungi bahan-bahan organik seperti protein, lipid dan karbohidrat seperti ion kalium. Dia bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia. Kemudian kita ada nukleus. Nukleus ni adalah komponen sel yang paling besar dan jika dilihat pada mikroskop cahaya pun kita boleh nampak struktur nukleus. Bentuknya sfera, padat dan dilingkungi oleh membran nukleus. Maksudnya nukleus dia ada membran dia sendiri yang dinamakan sebagai membran nukleus. Dan dalam nukleus adanya kromosom. Apakah kromosom? Kromosom ini adalah satu struktur yang membawa maklumat genetik pada sel itu. Jadi maklumat genetik terdapat dalam kromosom dan kromosom ini terdapat dalam nukleus. Selain itu, nukleus juga ada struktur dinamakan nukleoplasma. Kemudian kita ada nukleolus dan kromatin. Kromatin ni kromosom lah. Jadi fungsi utama nukleus ialah mengawal segala aktiviti sel dan mempunyai kromosom yang mempunyai maklumat genetik yang akan menentukan ciri sel dan fungsi metabolisme. Kita juga mempunyai struktur lain adalah mitokondrion. Mitokondrion ni adalah sel berbentuk rod atau sfera. Ini strukturnya kalau tengok dalam mikroskop dan ni secara lukisannya lah. Dia ada dua lapisan membran. Membran luarnya hanya licin dan lurus sahaja. Manakala membran dalamnya berlipat-lipat dan dia mempunyai enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Jadi fungsi utama mitokondrion dia bertindak sebagai tapak penjanaan tenaga melalui pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. Jadi bila sel haiwan atau tumbuhan itu memerlukan tenaga tu akan dibekalkan atau dijana oleh mitokondrion dan disimpan dalam bentuk ATP dan akan digunakan oleh sel. Struktur pada sel haiwan dan tumbuhan yang seterusnya adalah ribosom.
Okey, di manakah ribosom? Okey, ribosom ini terdapat pada permukaan struktur dalam sel yang dinamakan sebagai jalinan endoplasma kasar. Okey, ni yang berlipat-lipat ni adalah jalinan endoplasma kasar. Jadi ribosom ini adalah granul ataupun bulat-bulat kecil yang terdapat dekat sini. Ini adalah ribosom. Dia berbentuk sfera dan dia kecil. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai tapak sintesis protein atau tempat di mana protein dihasilkan. Okey, kemudian kita ada centriole. Okey, itulah bentuk centriole. Dia berbentuk silinder dan dia berpasangan. Dan centriole ni hanya ada dalam sel haiwan sahaja. Tiada dalam sel tumbuhan. Dan fungsi utama centriole untuk membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Jadi bila tengok struktur berpasangan dan silinder ini, maka ini ialah centriole. Kemudian kita ada jalinan endoplasma kasar dan licin. Okey, jalinan endoplasma kasar ada dua jenis. Jalinan endoplasma ada dua jenis, iaitu jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Bezanya adalah jalinan endoplasma kasar mempunyai ribosom yang terlekat pada permukaannya, manakala jalinan endoplasma licin tidak mempunyai ribosom. Kalau ingat tadi, fungsi ribosom tempat sintesis protein atau tempat menghasilkan protein. Jadi pada jalinan endoplasma kasar adanya ribosom itu, dan licin tu maksudnya permukaannya licin, tiada struktur kecil yang berbentuk sfera iaitu ribosom. Okey, jadi fungsi jalinan endoplasma kasar berkait dengan ribosom, dia akan mengangkut protein yang telah disintesiskan oleh ribosom. Maksudnya ribosom ni akan hasilkan protein, dan protein yang telah dihasilkan akan diangkut oleh jalinan endoplasma kasar, diangkut ke tempat lain. Manakala jalinan endoplasma licin, dia tiada ribosom. Jadi fungsinya mensintesis dan mengangkut gliserol dan lipid. Jadi tempat penghasilan gliserol dan lemak atau lipid berlaku di jalinan endoplasma licin. Selain itu, jalinan endoplasma licin menjalankan proses detoksifikasi dadah dan hasil sampingan metabolisme. Maksudnya untuk nyah toksikkan dadah yang dimakan oleh badan akan berlaku. Okey, jadi ini merupakan perbezaan antara jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Rough endoplasmic reticulum ni adalah jalinan endoplasma kasar. Jadi dia ada banyak ribosom lah pada permukaan dia. Manakala jalinan endoplasma licin, dia lebih permukaan yang licin dan tidak mempunyai ribosom. Kita lihat pula jasad Golgi. Jasad Golgi terdapat pada sel haiwan dan tumbuhan. Bentuknya jika dilihat secara kasar, dia nampak macam bentuk Wi-Fi. Okey, jadi dia adalah timbunan kantung pipih selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran tunggal, dan fungsinya untuk memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut protein, karbohidrat dan glikoprotein. Jadi jasad Golgi inilah yang akan menerima protein yang dihasilkan dekat ribosom. Jadi ribosom menghasilkan protein, kemudian diangkut oleh jalinan endoplasma kasar ke jasad Golgi, di mana jasad Golgi akan memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut protein yang tadi dihasilkan dekat ribosom.
Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan sahaja. Jadi ini adalah struktur secara maknanya kalau dalam soalan atau pada lukisan yang perlu awak lukis, dia ada struktur thalakot, kita ada stroma. Stroma ni macam satu plasma dalam kloroplas lah. Okey, berbentuk bujur, terdiri daripada 2 lapisan membran dan kloroplas lah yang mengandungi pigmen klorofil yang memberikan warna hijau kepada tumbuhan. Jadi fungsi utama kloroplas di mana kloroplas akan menyerap cahaya dan menukarkan kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Ini pula adalah lysosom. Okey, lysosom ni hanya kantung sfera yang kecil yang diselaputi oleh membran tunggal dan dalam lysosom mempunyai enzim pencernaan yang dinamakan sebagai lysozim. Okey, jadi fungsinya untuk menghidrolisis atau untuk mencernakan molekul kompleks seperti protein, asid nukleik dan lemak. Selain itu, menguraikan bakteria dan komponen sel yang telah rosak. Okey, ini adalah perbandingan antara komponen sel haiwan dan sel tumbuhan. Bila sebut perbandingan, maksudnya ada persamaan dan ada perbezaan. Jadi persamaannya, kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai nukleus. Okey, mempunyai nukleus, kedua-duanya mempunyai nukleus dan kedua-duanya mempunyai sitoplasma. Kedua-duanya juga mempunyai membran plasma. Okey. Selain daripada struktur itu, kedua-dua sel haiwan dan tumbuhan mempunyai jasad Golgi, mitokondrion, jalinan endoplasma kasar dan licin serta ribosom. Itu adalah persamaan sel haiwan dan sel tumbuhan. Dari segi perbezaan, kita boleh bandingkan beza dari segi bentuknya. Bentuk sel tumbuhan adalah tetap, manakala sel haiwan tidak tetap. Macam mana bentuk sel haiwan ni boleh jadi tetap? Kerana adanya dinding sel. Jadi sel tumbuhan mempunyai dinding sel, manakala sel haiwan tidak mempunyai dinding sel. Selain itu, sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Kalau ingat kloroplas tu dia ada klorofil untuk menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis. Okay, selain itu, sel tumbuhan mempunyai vakuol yang bersaiz besar. Kalau sel haiwan sama ada tiada vakuol atau jika ada saiznya sangat kecil. Selain itu, perbezaan yang lain adalah cara sel tumbuhan menyimpan tenaga adalah dalam bentuk kanji. Kanji inilah yang kita makan. Seperti simpanan dalam kentang, simpanan dalam beras. Itu adalah cara sel tumbuhan menyimpan tenaga. Tapi jika manusia, simpanan karbohidrat atau simpanan tenaga adalah dalam bentuk glikogen. Glikogen ni maksudnya bila kita makan benda berkarbohidrat, dia akan ditukarkan menjadi glukosa. Dan glukosa berlebihan akan disimpan sebagai glikogen di dalam hati. Dan perbezaan yang terakhir, sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol. Kalau ingat balik, komponen sel sentriol adalah komponen sel yang berbentuk silinder dan dia biasanya berpasangan. Jadi, sel haiwan mempunyai sentriol dan kalau ingat fungsi sentriol ialah untuk membentuk gentian gelendong ketika pembahagian sel.